Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni saya diberikan oleh tim saya untuk memberikan reaction berkaitan tentang satu video berkaitan tajuk nasihat untuk pemimpin yang melakukan ritual agama lain yang disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Secara jujurnya, saya belum tengok video berkenaan. Tetapi saya pun tak tahu apa yang saya nak berikan reaction. Kita kena tengok dulu baru kita boleh berikan reaction. Cuma kalau sebut tentang isu agama lain, saya banyak perselisihan pendapat dengan beberapa orang ustaz termasuk dengan Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin Hafizahullah berkaitan tentang isu-isu interaksi antara agama. Tapi tak apa, kita tengok dulu video ni dan kita berikan reaction secara spontan. InsyaAllah, jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Sebab tu amalan agama lain yang mempunyai simbolik kepada agama dia, tuang air ke, masak nasi ke, bakar api ke, kita tak boleh kata alah saja-saja syok-syok agama dia buat, dia niatlah kita saja buat. Tak boleh. Dia diharamkan kerana dia mempunyai perlambangan ibadah dia. Ini adalah ibadah kita. Kita nak kena fahamkan kepada rakyat Malaysia ini, kepada orang bukan Islam, kepada pemimpin-pemimpin orang Islam juga. Don't worry. Jangan takut. Baru ni di Perlis 2-3 hari lepas kita buat seminar fiqh berinteraksi dengan non-Muslim. Saya sebut dah, jangan takut. Orang Islam ni dia tak akan menyerang orang bukan Islam, menzalimi mereka, ganas pada mereka. Dia tak akan buat. Bukan kerana nak jaga keharmonian politik negara ini, nak jaga kita masyarakat majmuk. Kerana agama tidak benarkan. Tak boleh. Nabi tak benarkan tiba-tiba tengok orang bukan Islam tak pasal-pasal pergi katok kepala dia. Tak boleh. Dia berniaga, kita pergi ambil barang dia, tak pasal-pasal, tak boleh. Disuruh bermuamalat dengan baik. Saya sebut baru ni, hatta apabila Allah menyuruh Musa dan Harun pergi kepada Fir'aun, izhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun kerana dia tagut, melampau, tagha, melampau. Katakanlah dia ada perkataan yang lunak, mudah-mudahan dia takut, mudah-mudahan dia ingat. Allah bagi tahu dah jahat ni, tapi ada cara. Tapi itu tidak menjadikan Musa menyatakan Fir'aun pun cara dia pun betul juga, cara kita pun betul juga. Dah. Cuma berinteraksi dengan cara yang baik. That's all. Kita tak mengiktiraf. Kufur tetap kufur. Sebab itu apabila Allah menyebut tentang para anbiya, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Qulu amanna billah, katakanlah kami beriman dengan Allah. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab. Apa yang diturunkan kepada kami, kepada Ibrahim, Ismail, Yaqub, kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya. Wa ma utiya Musa wa Isa, apa yang diberikan kepada Isa, Musa dan Isa. Wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim, apa yang diberikan kepada nabi-nabi daripada Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tak membeda-bedakan seorang pun di kalangan nabi tu. Kami tak kata yang ni kami terima, yang ni kami tak terima. Kami tak. Wa nahnu lahu muslimun, kami serah diri kepada Allah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, jika mereka beriman sama seperti kamu beriman, accept all the prophets including the prophet of our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, they are guided. Kalau mereka terima seperti mana kamu terima, mereka mendapat petunjuk. Wa in tawallau, jika mereka berpaling, fa innama hum fi shiqaq, mereka lah orang yang berada dalam perpecahan. Kita kata kamu berada dalam perpecahan, kamu tak accept nabi kami, tapi itu tak menghalang untuk kami berurusan dengan baik. Masalahnya apabila kita berfikir untuk berurusan dengan baik ini,
Di dalam surah Ali Imran sekali lagi Allah sebut. Cuma dalam surah Ali Imran Allah mulakan qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat sehingga akhir. Kemudian Allah kata apa? Allah kata apa? Setelah Allah bagi tahu hal itu, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Sesiapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agama, tak diterima daripadanya. Setelah Allah buat kenyataan yang sama dengan kenyataan ayat dalam surah Al-Baqarah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat mereka termasuk di kalangan orang yang rugi. Di akhirat kamu termasuk di kalangan orang rugi. Itu keyakinan dan i'tiqad kami. Amalan kamu adalah sesat dan kufur. Tapi kami berurusan dengan kamu dengan baik. Kami jumpa kamu sakit, kami tolong. Kamu kalau kami jadi doktor, kamu datang hospital, kami dengan begitu penuh ilmu profesional kami baiki kamu. Bahkan kami boleh jampi baca ayat Quran untuk minta kamu sembuh. Ada dalam hadis. Tapi kita diberikan mafhum yang lain. Kalau kita nak jaga perpaduan yang sebenar, kita kena pergi raya dia, kena buat macam dia. Dia pun main raya kita, tak lama lagi mungkin kena sembahyang raya 2 rakaat juga, baru menunjukkan dia berpadu dengan kita. Kita pun kena pergi juga. Kalau dia hengguk colok, kita pun kena buat. Kalau dia pakai benda-benda agama dia pun kita pakai. Kalau tidak, ini anti perpaduan. Ini tak ada kena mengena, itu agama dia. Ini agama kita. Yang kita disuruh bukan kalau kita tak buat apa cara agama tu berlaku perbalahan negara. Yang kita disuruh ialah menghormati hak, memberikan hak dia apabila kita bertugas, dia sebagai rakyat, kita sebagai rakyat. Menghormati, tolong menolong dalam perkara yang boleh kita tolong menolong antara satu sama lain. Tidak menzalimi dia, tidak menginayai dia. Itu yang lebih manusia perlukan. Kita tak mau satu orang main hari raya kita dia main ketupat kita dia buat, tapi hak kita dia tak benarkan. Kita tak mau. Pemimpin-pemimpin politik juga sama. Kamu kena fahamkan mafhum ni. Kalau kamu dijemput untuk dipergi, kamu bagi tahu saya sebagai pemimpin politik saya boleh pergi untuk bagi ucapan umum, tapi saya tak boleh buat upacara agama. Setuju. Tak apalah, polis bertugas, dia pergilah ada upacara agama, bukan dia pergi buat upacara, dia nak jagalah kot siapa buat jenayah. Kau nak kena tengok. Doktor boleh pergi tengok kau ada orang jatuh sakit pingsan kau, walaupun dia dok tengah belarak agama dia pingsan, boleh tak doktor Islam pergi bagi ubat? Boleh lah. Itu profesional perubatan, bukan ritual ibadat. Pemimpin boleh tak pergi dalam konteks nak bagi nasihat, bagi panduan supaya hidup dalam negara ini berdisiplin? Tak apalah, tak payahlah pergi buat upacara agama. Dan pihak pejabat, pemimpin politik mestilah memaklumkan kepada penganjur bahawasanya pemimpin kami ni orang Islam, dia tak boleh buat yang ni. Dia pergi berucap tuan-tuan semua selamat supaya tuan-tuan semua dalam keadaan aman sejahtera, jaga perpaduan dalam negara ni, kami orang Islam hormati. Cakap dengan mulia, cukuplah sebagai pemimpin. Takkan you mau pemimpin tu pergi jadi agama you pula. You tahu dia bukan agama you. Misunderstanding kepada maksud perpaduan ataupun maksud bagaimana berinteraksi dengan non-Muslim. Nah, interaksi saya nak kena pergi buat upacara dia. Kita hormat pada ibu bapa kita yang bukan Muslim. Kalau kita bawa Muslim, kita bawa dia pergi hospital, kita bagi dia sakit, kita jaga, kita bagi duit untuk makan dia. Itu cara wasahib huma fid dunya ma'rufa. Berbuat baik pada mereka dalam urusan dunia. Bukan saya kerana mak saya ni dia nak sembah berhala, saya pun sembah dia nak. Itu agama tak suruh. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika mereka bersungguh-sungguh supaya kamu mensyirikkan aku dalam perkara yang kamu tidak ada ilmu mengenainya, jangan kamu taat pada mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi berbuat baiklah kepada mereka dalam urusan dunia. Padu. Islam dia datang memberikan kepahaman yang betul dan tindakan yang betul. Manusia dia nak ini semua decoration, hiasan, kosmetik yang tidak memberi apa-apa makna. Tapi Islam pergi kepada usul kebaikan manusia, hubungan yang baik. Bukan awak amal agama saya agama awak.
Okey, alhamdulillah kita dah tonton video berkenaan sama-sama tadi. Saya rasa sangat bagus penerangan yang dibawa oleh Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin berkaitan tentang isu ni yang kadang-kadang kita terlepas berkaitan tentangnya. Iaitu kadang-kadang kita nampak macam kita nak meraihkan ataupun kita nak mengucapkan tahniah kepada orang berkenaan, orang yang bukan beragama daripada agama Islam yang sedang meraihkan perayaan mereka, lalu kita pun seolah-olah mengikut seperti mana amalan mereka, seperti memasak nasi lah, kemudian kita pakai bunga-bunga itulah dan seumpama dengannya yang biasanya dilakukan dan biasanya diberikan kepada orang yang meraihkan ataupun merayakan perayaan berkenaan. Kita umat Islam tidak merayakan perayaan-perayaan seperti itu. Seperti mana yang Dr. Muhammad Asri sebut tadi, cukup baik, iaitu kita kalau pergi pun sekadar menghormati orang itu sahaja, sekadar atas keperluan yang bukan keagamaan. Jadi kalau nak bagi kita buat ritual-ritual ke apa, tak boleh. Sama ada dia pemimpin politik ataupun selain daripadanya. Dan kalau berkaitan tentang politik juga, bukan satu orang sahaja. Baru-baru ni dengar katanya Perdana Menteri kita meraihkan Pongal. Kalau kita kata isu Pongal ataupun Tai Pongal, ia cukup menarik kerana orang politik, hampir semua orang politik melakukannya. PAS ada melakukannya, PKR ada melakukannya. Kalau kata ada politik, memang ada yang melakukannya. Oleh sebab tu kita perlu melihat hal seperti itu dengan lebih jelas. Apa yang mereka lakukan di situ? Adakah sekadar memakai sari ataupun adakah sekadar menuang susu ke dalam tempat masakan? Itu telah dianggap sebagai satu upacara keagamaan. Itu ada pertimbangan yang berbeza-beza. Pada saya tidak menganggap ia sebagai satu yang bersifat keagamaan yang dilarang. Maksudnya boleh tak kita buat itu, tidak jadi masalah. Tak ada isu dewa Hindu pun dekat situ, tak ada isu berkaitan tentang sembahan pun dekat situ. Jadi apa yang menyebabkan itu sebagai satu salah? Tapi mungkin ada sebahagian orang mengatakan salah ataupun tak betul disebabkan itu nampak seperti upacara Hindu, upacara yang dilakukan oleh orang-orang Hindu. Kita kena tahu bahawa apa yang dilakukan oleh orang Hindu belum tentu ia adalah salah, kerana upacara itu dinilai berdasarkan kepada perbuatannya, bukan kepada orang yang melakukannya. Pemimpin-pemimpin Islam yang hadir dalam program-program keagamaan orang bukan Islam, demikian juga sekolah-sekolah yang meraihkan orang bukan Islam, tidak jadi masalah untuk meraihkan mereka, cuma ada hadnya. Bahkan yang kalau kita tengok masak susu, nasi susu, makan nasi susu yang ada pada pesta Pongal itu, tidak ada percanggahan agama berkaitan tentang hal berkenaan. Nak makan, siapa tak makan sudah. Ia termasuk dalam makanan-makanan yang halal walaupun dimasak oleh orang bukan Islam. Itu tak ada menjadi masalah. Minum air yang dibuat oleh orang bukan Islam, boleh ataupun tak boleh, tak ada masalah. Dia adalah benda-benda yang halal. Yang tak boleh adalah hampir makan daging yang dibuat oleh orang bukan Islam ataupun yang seumpamanya yang termasuk di dalam makanan-makanan yang haram. Jadi kalau kita kata sekadar Datuk Seri Anwar ke pemimpin PAS ke pergi memasak susu itu ataupun makan nasi sakarai Pongal tu, tak ada masalah. Itu tak termasuk dalam isu keagamaan. Tak termasuk macam mana Dr. Mazhar sebut tadi, nak ambil colok kemudian pergi buat sembahan-sembahan macam tu. Tak boleh lah. Kalau ambil colok tu dah nampak sangat dah mengikuti keagamaan orang itu. Sekarang ni adakah ritual ataupun perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan keagamaan ataupun ia tidak melibatkan keagamaan secara langsung? Kalau kata tak secara langsung, itu begitu banyak etika-etika yang dibuat itu ataupun upacara-upacara itu yang tidak secara langsung begitu banyak. Tetapi yang secara langsung kita tak boleh. Yang tidak secara langsung itu ada perkiraan-perkiraannya. Kalau makan nasi Pongal ataupun sakarai Pongal, tak ada masalah sebab sakarai Pongal itu termasuk makanan yang halal dan dia termasuk boleh dimakan. Siapa yang tekak dia okeylah makan, tak ada masalah. Kalau makan sakarai Pongal itu juga tidaklah menjadi orang itu masuk agama berkenaan ataupun telah mengikuti agama berkenaan. Tetapi satu nasihat yang bagus juga ialah kita bila masuk kepada perayaan-perayaan orang bukan Islam, hadkan perbuatan yang kita lakukan. Tak perlulah kita nak ikut ritual dan
dan orang itu kena tahu kita Islam dan kita tahu dia itu bukan Islam. Itu perkara yang cukup penting. Hampir dekat tempat orang, hampir dekat kuil ke, hampir dekat gereja ke, hang kena tahu bahawa hang tu Islam, dia tu kafir, dan dia tu kena tahu dia tu bukan Islam dan kita ini adalah Islam. Itu saja. Itu yang disebut sebagai menghormati antara satu sama lain. Wallahu ta'ala alam, sahabat. Anda setuju ataupun tidak setuju, tak ada masalah. No issue dalam projek memandaikan umat dengan ilmu. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Jangan lupa untuk dapatkan buku Sahih Al-Bukhari 12 jilid. Anda boleh buat tempahan hari ini. Banyak hadis-hadis di situ yang kita boleh ambil manfaat setiap hari. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.